Tazkirah Jumat yang akan disampaikan oleh yang berhormat Datuk Dr. Ustaz Muhammad Khairul bin Aman Razali di Parlimen Kuala Nerus yang menyampaikan Tazkirah Jumat dari hadis yang sudah cukup Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah tak kala mana Musa berkata kepada anak muridnya, saya tidak akan berhenti sehinggalah saya sampai ke pertemuan dua laut, atau saya akan terus bergerak berdekat lamanya. Sadaqallahul azim. Ayat 60 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang begitu banyak pengajaran yang dapat diambil oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandungi cerita-cerita tentang umat zaman silam yang tentu menjadi sunnah kehidupan manusia dan pengajaran oleh umat yang terkemudian. Termasuklah antaranya kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bersama anak murid beliau Yusha' bin Nun yang juga seorang Nabi kemudiannya bermusafir untuk bertemu seorang guru, iaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang ceritanya dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi daripada ayat 60 sampai ayat 82. Bila Allah bercerita tentang kisah Nabi Allah Musa ini, Allah mulakan dengan perkataan iz. Wa iz qala Musa li fatah. Kata Allah, dan ingatlah tak kala mana Nabi Allah Musa berkata kepada pemudanya, iaitu Yusha' bin Nun. Perkataan iz dalam bahasa Arab maknanya tak kala mana. Dan selalunya perkataan tak kala mana yang disebut dalam bahasa Arab sebagai zaraf memerlukan satu kata kerja ataupun satu kata nama yang berada di hadapan kata zaraf seumpama itu. Lalu para alim ulama mentakdirkan antara kata kerja yang diandaikan sebelum perkataan is ialah wazkuru, ingatlah. Dengan maksud ingatlah tak kala mana. Dan begitulah dalam banyak ayat dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala bercerita tentang sejarah yang lampau, Allah akan mulakan dengan perkataan is, yang dengan maksud ingatlah tak kala mana. Antaranya kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 30, surah yang awal diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ayat 30 Allah bercerita kisah manusia yang awal bernama Adam alaihissalam. Penceritaan lebih awal ketika mana wa iz qala, cerita di kala mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Kisah Allah nak ciptakan Adam AS, lalu para malaikat bertanya kepada Allah,
Allah menceritakan kisah Allah nak cipta Adam. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayat itu dimulakan dengan ayat wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tak kala mana Allah berfirman kepada para malaikat. Cerita asal kejadian manusia. Maka demikianlah banyak ayat menceritakan kisah umat silam. Allah akan mulakan dengan perkataan is, dengan maksud ingatlah tak kala mana. Sebagai satu peringatan bahawa sejarah perlu dikaji, sejarah perlu diteliti. Cerita yang berlaku dan telah berlalu, dia akan berulang dan berulang, kerana Allah menciptakan hidup manusia adalah sunnah yang sentiasa akan diikut jejak langkah. Kerana itulah kata setengah ulama dalam Al-Quran yang mengandungi 6,000 ayat lebih, 1/6 daripadanya adalah cerita sejarah. Sejarah umat dahulu kala, sejarah para nabi daripada Adam sampailah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita sejarah. 1/6 Al-Quran cerita sejarah. Untuk apa? Untuk manusia mengambil pengajaran. Maka antara cerita Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala menyebut wa iz qala Musa, ingatlah balik cerita ketika Musa berkata kepada siapa? Li fatahu, pada anak muda dia. Al-Fatah kata para ulama tafsir merujuk kepada Yusha' bin Nun, anak murid Nabi Allah Musa AS. Anak murid ini kemudiannya dilantik oleh Allah menjadi Nabi, nama Yusha' bin Nun. Tetapi Allah menggunakan ibarat yang sangat cantik. Allah gunakan ibarat fatah, anak muda, untuk memberi suatu makna yang sangat halus. Dampingan yang paling baik untuk orang yang sehebat Nabi Allah Musa AS ialah anak-anak muda. Kerana anak-anak muda ini diberikan satunya oleh Allah kekuatan jasad yang tidak ada pada orang tua. Allah berikan kekuatan akal yang tak sama pada orang tua. Allah berikan kekuatan wawasan yang sudah tidak ada pada orang tua. Allah berikan kekuatan semangat yang tidak ada pada orang tua. Maka dampingan terbaik untuk orang tua adalah anak muda, dan dampingan terbaik untuk anak muda adalah orang tua. Ini disebut oleh para alim ulama, gabungan orang muda dengan orang tua, baina hamasati syabab, antara semangat anak muda wa hikmati syuyukh, dan bijaksana orang tua. Orang tua ada kebijaksanaan kerana tempoh masa yang panjang. Anak muda ada semangat kerana mudanya, jiwanya, jasad dan sebagainya. Bergabung muda dan tua menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk umat manusia. Maka isyarat yang sangat baik Allah hantar kepada kita. Kisah Musa AS, seorang Nabi yang merupakan salah seorang dari kalangan Nabi atau Rasul yang ulul azmi. 5 orang para Rasul ulul azmi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang semua diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat hebat. Anti Musa, manusia sehebat Musa yang nama sentiasa disebut bahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Cerita Musa, tokoh yang hebat inilah yang diajar oleh Allah untuk dijadikan panduan bila mana dia berkata kepada anak muda dia, iaitu anak murid dia yang berjalan bersama dengan dia, apa cerita perjalanannya? La abrah, saya tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, hinggalah aku sampai ke tempat pertemuan dua laut. Au amdi hukuba, ataupun saya terus berjalan berdekad lamanya. Semangat orang tua, dikala kita bercakap tentang semangat anak muda, orang tua ada semangat dia. Semangat orang tua nak ditanam dalam jiwa anak muda, anak murid. La abrah, saya tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, hingga saya boleh sampai ke tempat pertemuan dua laut.
Itu tempat yang ditandakan oleh Allah Ta'ala untuk Musa bertemu Khidir alaihissalam. Saya tidak akan berhenti memberi suatu pengajaran besar kepada umat. Satu cita-cita, satu wawasan mesti diusahakan, mesti dicapaikan hingga tercapai. Walaupun untuk mencapai cita-cita tersebut amdiyah hukuba, saya berlalu berdekad lamanya. Kalimah hukub jamak haqbun atau hiqbun atau haqbun menjadi perbahasan kalangan apa maksudnya. Antara bermaksud puluhan tahun, panjang masanya. Dengan maksud Nabi Allah Musa bersama muridnya bersedia untuk berjalan walaupun berdekad, walaupun puluhan tahun, demi untuk mencapai suatu cita-cita yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tekad ini bila ditanam oleh manusia dalam satu bangsa untuk mencapai wawasan kehadapan, imam wawasan duniawi atau wawasan ukhrawi, memerlukan masa yang panjang. Dia tak dapat dicapai sehari semalam. Allah mencipta manusia dilahirkan tu tidak boleh berlari. Allah mencipta sunnah manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, diberikan kekuatan oleh Allah hingga akhir boleh bertatih, kemudian akhirnya boleh berjalan, kemudian akhirnya boleh berlari. Bukan macam setengah binatang yang Allah berikan kekuatan untuk terus berlari. Tidak, Allah buat sunnah manusia berbeza, memerlukan masa. Untuk mencapai usia aqilun balighun memerlukan masa. Untuk mencapai usia pada masa fatan, menjadi anak muda dan akhirnya jadi orang tua, memerlukan masa yang panjang. Maka apa saja cita-cita memerlukan masa. Tetapi kesabaran merentasi masa, itulah kekuatan kepada seorang yang nak mencapai cita-cita. Dan sangat menarik lagi perjalanan Musa alaihissalam dan juga Yusha bin Nun, perjalanan yang bukan berseorangan, perjalanan berdua. Kenapa? Kata Nabi SAW dalam satu hadis Sahih Bukhari, "Law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lam." Kalau orang ramai mengetahui tentang keseorangan apa yang aku tahu, kalau manusia tahu tentang keseorangan, duduk seorang-seorang diri, musafir seorang-seorang diri, kata Nabi SAW, tentulah sahaja masara rakibun bilailin wahdah, tentu tidak akan berjalan seorang laki-laki di waktu malam keseorangan. Hadis ini diambil dalil oleh para alim ulama untuk menegaskan bahawa bermusafir tak boleh seorang-seorang, dimakruhkan bergerak seorang-seorang. Paling minimal pergerakan 2 orang, paling baik 3 orang. Berada satu lagi hadis Nabi SAW, ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani war-rakbu was-salasatu ar-rakbu. Kata Nabi, seorang yang menunggang itu syaitan, seorang syaitan, satu syaitan. 2 orang yang berjalan, 2 syaitan, masih lagi syaitan. 3 ar-rakbu, itulah sebenar-benar tunggangan perjalanan. Maka diambil daripada hadis tersebut menyatakan terbaik ialah 3. Lagi ramai lagi bagus. 1 makruh, 2 walaupun dibenarkan berdasarkan kisah Nabi Allah Musa dan Fatan yang kita baca tadi, tapi yang paling baik 3 berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena keseorangan syaitan, bukan dia jadi syaitan. Syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu pemikiran, yang boleh menyesatkan jalanan, yang boleh mengganggu untuk meninggalkan perkara kebajikan, menggoda untuk membuat maksiat dan atau melencur daripada jalan yang sebenar. Tak ada semangat, hilang sahabat, keseorangan, hilang semangat dan sebagainya, semua akan berlaku. Maka Allah ajar paling tidak 2. Maka ini kaedah musafir yang panjang. Bukan hanya musafir dalam keadaan biasa, musafir hidup kita. Sebab itu Islam buat kaedah berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, suami isteri, sekurang-kurang berdua.
Lahir pula anak bertiga, berempat, berlima, membentuk jemaah yang kecil dalam satu keluarga. Berkembang lagi sepupu, sepapak, dan akhir bentuk keluarga yang besar, masyarakat yang besar, akhir sebuah negeri, sebuah negara, dunia. Perjalanan Musa AS bersama anak muda ini untuk apa? Mencari ilmu. Akhirnya kata Allah Ta'ala ayat seterusnya, kita baca yang tepat, fawajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba kalangan hamba-hamba kami. Perjalanan yang panjang adalah musafir kebajikan untuk mencari seorang hamba Allah Ta'ala. Allah tidak menyebut nama, tapi Allah menyebut sifat. Yang nak dicari bukan nama orang ni, yang nak cari sifat pada orangnya. Orang yang mahu dicari oleh Musa dan Yusha bin Nun dengan perjalanan yang panjang yang disebut nasabah, berhadapan dengan kepenatan dan keletihan, yang nak dicari, yang nak digapai, yang nak dicapai seorang hamba min ibadina, di kalangan hamba-hamba kami. Abdul, satu kalimah yang paling tinggi martabatnya, hingga Allah Ta'ala menggunakan kalimah abdun bagi menggambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra. Peristiwa Isra, Allah Ta'ala perjalankan Nabi kita Muhammad daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan yang barakah, dimuliakan Nabi kita, diberi penghormatan, berlaku mukjizat yang sangat hebat di luar akal manusia sehingga ke hari ini. Perjalanan yang mulia itu, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia hingga naik ke langit ke tempat yang lagi mulia, Allah Ta'ala gunakan ibarat subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala merujuk kepada Nabi kita Muhammad yang dimuliakan dengan gelaran hamba, kerana hamba itulah gelaran yang paling mulia jika dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, Abdullah. Tapi hamba itu adalah istilah yang paling hina jika disandarkan pada manusia, Abdun Nas. Jika disandarkan abdun kepada Allah, abdun hamba, hamba kepada Allah, itulah gelaran yang paling mulia. Dikala abdun disandarkan dengan manusia, abdun nas, hamba manusia, itulah yang paling hina. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma Abdullah, sebaik-baik nama Abdullah, hamba Allah. Boleh pada kita orang Melayu panggil Pak Allah ya. Panggil Allah aja. Habis dah perkataan Abdul tak ada, kata Al pun tak, tinggal Allah saja. Akhir panggil Pak Allah. Pak Allah hilang terus dah. Akhir orang tak pakar dan panggil tak comel, Pak Allah, Pak Allah. Pada nama yang cantik Abdullah. Mulia hamba. Maka begitulah Allah Ta'ala mengibaratkan Nabi Allah Khidir alaihissalam sebagai hamba Allah yang Musa dan Yusha menemuinya, yang Allah sebutkan abdan min ibadina sebagai gambaran bahawa bukan seorang hamba kepada Allah, ramai hamba-hamba kepada Allah. Ni hanya seorang di kalangan hamba-hamba kami. Tapi apa kelebihan hamba ini? Atainahu rahmatan min indina. Pertama, kami kurniakan kepada dia rahmat dari sisi kami. Mulia seorang hamba kerana Allah beri rahmat. Rahmat Allah, rahmat itulah kunci kepada segala kenikmatan dunia. Bila kita bincang basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita bincang pula ayat hamdalah alhamdulillahi alamin, disambung dengan ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua kalimah sifat Allah Ta'ala yang bersumber satu perkataan Ar-Rahmah. Ar-Rahman yang bersifat rahmah, Ar-Rahim yang bersifat rahmah.
Bezanya Ar-Rahman yang bersifat rahmah di dunia, Ar-Rahim bersifat rahmat di akhirat. Bezanya Ar-Rahman bersifat rahman di dunia untuk semua manusia yang beriman ataupun yang kufur. Adapun Ar-Rahim sifat rahmat Allah Ta'ala untuk manusia yang beriman kepada Allah di hari akhirat Allah Ta'ala. Tapi kedua-dua datang kalimah rahmah. Rahmat itulah punca kebahagiaan manusia yang Allah boleh bagi pada orang yang beriman di dunia, dan Allah boleh bagi pada orang yang kufur di dunia. Orang yang kufur Allah berikan rahmat kesambelah kat dia hingga dia boleh tenang hidup di dunia walaupun dia kufur kepada Allah. Cuma akhirat tak ada apa-apa. Rahmat inilah Allah beri kepada hamba yang namanya Khidir. Bukan setakat rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar kepadanya dari sisi kami satu ilmu. Hingga disebut oleh ulama terkemudian ilmu ladunni. Ladunni asal kalimah ladun, yang mana sisi, merujuk pada sisi Allah. Ladunna, sisi kami, sisi Allah. Dipanggil ladunni, ilmu yang datang daripada Allah, ilhamkan. Allah berikan ilmu kepada Khidir, ilmu yang Allah tak bagi kepada Musa AS. Dan demikian sifat ilmu. Ilmu Allah tak beri ilmu ni pada seorang dia ada semua ilmu, tidak. Allah agi-agi. Warna ada ilmu sekian banyak, hak dia ada tak ada pada si A pula. Yang ada pada si A tak ada pada si B, yang ada pada si B tak ada pada si C. Allah agikan ilmu. Maka sebab itulah Allah ajar wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang ada ilmu, ada yang lebih berilmu. Maka tak ada orang yang boleh mendakwa dia lah yang paling berilmu, kerana dia akan tahu bahawa dia ada ilmu, bukan yang paling berilmu, kerana atasnya ada yang lebih lagi berilmu. Dan ilmu hak dia ada tak ada pada orang lain, yang ada pada orang lain tak ada kat diri dia. Demikianlah Allah Ta'ala mencipta ketidaksempurnaan manusia. Kelebihan hamba Allah Ta'ala tadi hingga Musa dan Yusha bermusafir adalah kerana satunya rahmat yang Allah beri, kedua ilmu yang Allah bagi. Maka demikianlah Allah mengangkat darjat manusia dengan dua perkara. Ada Allah angkat seorang manusia dengan sebab rahmat Tuhan bagi. Allah tak bagi ilmu pun ada. Allah beri kesolehan, dia tidak ada ilmu. Ada yang Allah beri ke ilmu, kurangnya kesolehan. Dan Allah berikan dua-dua. Itulah nikmat yang paling besar. Rahmat diberi, ilmu dibagi. Maka itulah yang paling besar. Musa AS seorang Rasul, Yusha seorang Nabi, Khidir AS menjadi perselisihan kalangan ulama, adakah dia Nabi atau dia seorang wali min awliyaillah. Apapun status Khidir AS, statusnya lebih rendah berbanding status Nabi Allah Musa AS yang dia seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Apatah kalau kita katakan Khidir hanyalah seorang wali min awliyaillah, bukan seorang Nabi. Tetapi sifat ilmu mengangkat manusia. Ilmu yang Allah beri kepada Khidir, yang Allah tak bagi pada Musa AS, menyebabkan seorang Rasul dan seorang Nabi seperti Musa datang bertemu seorang Nabi atau seorang manusia yang diwali hanya untuk satu ilmu. Demikian Allah angkat nilai ilmu. Maka para alim ulama sepanjang zaman macam itulah sifat dia. Walaupun si guru yang hebat masih berguru dengan si anak murid, apatah anak murid berguru dengan si tuan guru, kerana tidak ada ilmu yang sempurna. Manakala si anak murid yang setahun jagung besar ilmunya berbanding yang tua yang panjang mungkin kurang ilmunya. Satu ketika berlaku di zaman Umar Ibn Khattab. Umar selalu masukkan seorang sahabat daripada Ibnu Abbas bertemu beliau di hadapan khalayak sahabat yang besar, kibarus sahabat. Sahabat yang besar atau sahabat yang bersama Nabi daripada awal sampai wafat Nabi SAW, yang sentiasa bagi daripada Makkah sampai ke Madinah. Kibar dia panggil. Ibnu Abbas anak kecil. Umar bawa anak kecil masuk majlis orang tua.
kita akan pelekeh budak-budak. Satu hari Umar nak tunjuk kehebatan ibu yang dia kata kecil tadi. Dia tanya, wahai sahabat, tolong tafsirkan ayat dalam surah Al-Fatah. Iza jaa nasrullahi wal fatah, bila datang bantuan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kamu memuji Allah dan minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, dia itu Maha penerima taubat. Sila tafsirkan. Sahabat semua tafsir. Tafsir biasa. Maksudnya kata Allah Ta'ala, bila berlaku pembukaan kota Mekah dan ramai manusia masuk ke dalam Islam secara berkelompok, bukan berseorangan, kelompok-kelompok, di kala itu datang kewajipan bertasbih puji Allah Ta'ala dengan mengerjakan ibadat salat dan minta ampun kepada Allah dan ada sebarang kekurangan ketika berlaku pembukaan kota Mekah. Allah itu Maha Terima. Itu tafsiran biasa. Lalu kata Umar, wahai Ibn Abbas yang dikatakan kecil tadi, apa perlu tafsiran kamu? Lalu kata Ibn Abbas, iza jaa nasrullahi wal fatah, bila datang bantuan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah. Dibaca ayat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah berkelompok-kelompok. Dia pun tafsir, fadzalika alamatu ajali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mentafsirkan bila berlaku pembukaan kota Mekah, ramai orang terima Islam bukan berseorangan tapi berkelompok, itu tanda ajal Nabi sudah hampir. Kenapa? Sebab Nabi dah sampai ke muncak kemenangan. Daripada Makkah hijrah ke Madinah, bina negara Islam Madinah, pulang ke Mekah, bina negara Islam di Mekah. Itu kemuncak kemenangan. Maka telah berakhir tugasan Nabi. Itu tanda ajal. Fasabbih, maka kamu wahai Muhammad bertasbihlah puji Tuhan dengan banyakkan ibadat salat. Wastaghfirhu, minta ampunlah pada Allah Ta'ala atas segala kesilapan yang lalu. Allah Ta'ala itu innahu kana tawwaba, Maha penerima taubat. Itu tafsiran pelik Ibn Abbas. Lalu kata Umar, wahai sahabat semua, apa pandangan kamu terhadap tafsiran Ibn Abbas? Lalu kata sahabat, tidak kami ketahui tafsiran yang betul melainkan apa yang Ibn Abbas sebut itulah. Baru mereka teringat tafsiran yang sebenar yang disebut oleh Nabi sebelum ini, itulah tafsirannya. Maka diakui oleh sahabat. Itu seorang anak kecil. Maka ilmu bukan pada usianya, ilmu bukan pada kecil besarnya, ilmu pada Tuhan punya ilmu. Mengajilah panjang masa sekalipun, ke Mesir ke Jordan ke Saudi ke mana pun, kalau hanya pergi untuk tidur pagi petang siang malam, takkan sama dengan seorang yang mengaji kat Malaysia sekalipun, walaupun hanya 10 hari, tapi 10 hari yang penuh dengan ilmu pagi petang siang malam. Tidak akan sama. Bukan isu di mana, bukan isu berapa lama, isu ilmu apa yang dapat. Bila mana bertemu dengan Khidir, minta izin. Kata Nabi Allah Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda, adakah boleh aku ikut kamu? Syaratnya kamu ajar padaku satu ilmu yang Allah beri pada kamu dalam bentuk rusydan, bentuk petunjuk. Nak ikut. Dan itulah sifat anak murid guru, dia ikut. Ikut untuk lihat perjalanan hidup seorang guru, mendampingi akhlaknya, syariatnya, imannya, amalan sunatnya, amalan malamnya, perlakuan hariannya. Boleh ikut. Kata Musa, kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak boleh sabar, kerana ilmu perlukan kesabaran. Itulah dulu pada tengah hari ini. Masa tak mengizinkan untuk panjang, mudah-mudahan walaupun tidak panjang cukup untuk memberikan pengajaran pada kita semua pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.